Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali kita untuk meneruskan sesi pembelajaran fizik tingkatan 5 ni So, kita dah lepas 2.1, kita sambung pula untuk 2.2 dalam tajuk tekanan. Okey. So, sekarang ni kita teruskan dengan tekanan atmosfera. Hari tu kita dah tengok tekanan cecair yang melibatkan ada sedikit elemen tekanan atmosfera sebenarnya dalam tekanan cecair itu kalau korang masih ingat lah. So sekarang ni kita teruskan dengan tekanan atmosfera secara menyeluruh lah, secara khusus kepada tekanan atmosfera. Baik. Cikgu tak nak cakap banyak, kita teruskan dengan penjelasan kita berkenaan dengan tekanan atmosfera ni So foto 2.2 di sebelah ni foto 2.2 ni menunjukkan sebuah pengangkat kepingan kaca yang menggunakan penyedut getah yang besar. Penyedut getah yang besar. Okey, siapa yang pernah tengok benda ni tahulah keadaan dia macam mana. Sebenarnya cermin ni sangat besar. Nak angkat tu memang sangat payah sebenarnya. Jadi salah satu cara yang diangkat dia menggunakan crane. Ini crane yang dilengkapi dengan alat ni. Dengan alat ini yang di bahagian ni dia ada alat penyedut. Okey, ada penyedut 1 2, 3, 4. So, bayangkan betapa kuatnya sedutan dia punya alat penyedut tu menyebabkan cermin yang besar itu boleh diangkat. Nampak? So, bagaimanakah tekanan atmosfera diaplikasikan dalam penggunaan penyedut getah tersebut? Jadi, ada persoalan kat sini. Okay, so kita akan tengok bagaimana tekanan atmosfera tadi sebenarnya yang kalau kita masih ingat yang 2.1 tu kan saya kata tekanan atmosfera semakin besar kan. So sebenarnya itulah buktinya tekanan atmosfera tu besar yang telah ditunjukkan dalam aktiviti ni, dalam pekerjaan ni. Kerana besarnya tekanan atmosfera itu maka cermin yang berat ini boleh diangkat. Okay. Baik, kita akan pergi tengok satu persatu. Pertama sekali kita akan tengok dulu apakah yang dimasukkan dengan ataupun keadaan yang digambarkan sebagai tekanan atmosfera itu Okey, tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Betapa beratnya lapisan udara ni dalam atmosfera. Bumi ni kalau kita belajar ingat tajuk kegravitian dulu kan. Kemudian bumi kan dia ada lapisan-lapisan atmosfera kan. So lapisan-lapisan di bawah lapisan atmosfera ni ataupun di dalam lapisan atmosfera ni dia ada banyak molekul-molekul udara. Jadi molekul-molekul ni semuanya bergerak ke tengah. Begitu keadaan dia. Kita belajar tajuk graviti kan. Okey, so dia bergerak ke tengah. So kita ada di tengah-tengah. Manusia, okey, kehidupan ada di tengah-tengah ni di antara udara dengan bumi. Jadi masing-masing molekul-molekul udara tadi dia memberi satu tekanan kepada dia semua menuju ke arah bumi. Jadi kita duduk tersepit sebenarnya tapi kita tak rasa lah. Kita tak rasa sebab kita dah biasa. Kita dah lahir kita dah ada dah dekat bumi ni. Jadi kita dah biasa Okey, jadi bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal sebenarnya yang terdiri daripada beberapa jenis gas lah. Okey, so lapisan udara ini mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di atas dia ataupun dalamnya. So kita lah sekali oleh itu semua objek berada di atas bumi ni mengalami tekanan atmosfera. Okey, so kena bezakan ini tekanan atmosfera. Yang sebelum ni kita dah tengok 2.1 tu tekanan cecair. So dia benda yang berbeza sebenarnya. Begitu juga dengan tarikan ataupun yang disebut pecutan graviti. Pecutan graviti lain. Pecutan graviti lain. Lepas tu kita ada satu lagi istilah kita panggil tarikan graviti tu. Tu pun berbeza juga kan. So benda tu ada sedikit perbezaan yang kita perlu telitikan lah Baik. Okey, kita sambung lagi. Ni aktiviti 2.2, aktiviti 2.4 cuba menggambarkan keadaan itu Okey, tujuan dia apa? Membincangkan tekanan atmosfera dari segi aspek berat udara yang bertindak ke atas objek di permukaan bumi. Okey, so aktiviti dia ringkas saja sebenarnya. Kalau saya jelaskan kat sini macam mana Okey, situasi satu. Okey, kita ada dua situasi. Situasi satu, dia kata seorang penyelam di dalam lautan mengalami tekanan air. Nampak? Tekanan air ini disebabkan oleh berat turus air yang bertindak ke atasnya. Maksudnya lagi dalam dia, ingat lagi dalam dia, nilai H tu lagi besar, maka tekanan yang dia kena oleh penyelam itu adalah lebih besar lah. Sebab dia bergantung pada H tu. Okey Situasi kedua pula, manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara.
Okey, ada beza kan? Satu di dalam lautan, satu lagi di udara. So yang ini dia mengalami tekanan air kalau kita tengok. Nampak? Yang ini pula mengalami tekanan atmosfera. Tetapi kita perlu ingat di air ni permukaan air laut, kalau masuk dalam laut lah, permukaan air itu sendiri ditekan ataupun dikenakan oleh tekanan atmosfera juga. Jadi sebenarnya tekanan yang dialami oleh penyelam ni sangat tinggi lah, sebab dia melibatkan tekanan air dan tekanan atmosfera. Okey, ini yang dijelaskan dalam tajuk 2.1 sebelum ni. Okey. So berdasarkan situasi 1, terangkan kewujudan tekanan atmosfera ke atas manusia dalam situasi 2. Dalam situasi 2 dari aspek berat udara tadi. So itu yang saya jelaskan tadi lah. Okey, so yang satu ni dia melibatkan dua-dua. Okey, tekanan disebabkan oleh air dan tekanan yang disebabkan oleh atmosfera. Manakala untuk situasi 2 ni dia cuma terkena dengan tekanan udara saja, tekanan atmosfera saja. Okey, so pembincangan itu kalau kita tengok bincangkan bersama perbezaan antara tekanan atmosfera dengan tekanan air. So saya dah bezakan tadi. And then anggarkan tekanan atmosfera di permukaan bumi. Okey, diberi ketebalan atmosfera H120 kilometer. 120 km di atas kita. Kita ditekan oleh udara, tapi sebab udara mempunyai ketepatan yang rendah. Bayangkan kalau udara mempunyai ketepatan seperti air, macam mana dia hempap kita setinggi 120 km tu kan. Tapi sebab udara ketepatan yang rendah 8.5 dan 10 negatif 2 kan, negatif 2 kilogram per meter padu. Dan pencintaan graviti 9.81 yang kita ambil dekat permukaan bumi. So kita boleh kira lah sebenarnya kan. Kita boleh kira lah berapa tekanan yang kita kena. Jadi kalau kita kira tekanan berapa yang terkena menggunakan formula rho GH tu, formula rho GH ataupun yang disebut sebelum ni H rho G, tak kisahlah, sama je. Kan? Kalau kita kira yang ini kita masukkan 120 kilometer tau. Kilometer maknanya darab dengan 10 kuasa 3. Kita kata dalam 3 kan, dari unit meter. Kemudian kita darab dengan ketepatan dia 8.5 darab 10 kuasa negatif 2. Okey, ini ketepatan. Ini kita darab dengan graviti. Graviti 9.81. Okey, so kita akan dapat satu nilai. Kita dapat satu nilai. Nilai itu dalam Pascal kemudian sebenarnya bersamaan dengan 1 atm. Okey, so ini dalam unit atmosfera lah. Baik, kita tengok. Sorry. Betul lah. Okay, so nilai tekanan atmosfera. Kita tengok macam mana saintis buat kajian. Ni peringkat rendah ni peringkat biasa-biasa saja. Bukan peringkat penggunaan alat-alat canggih lah. Okey, ni cuma menggunakan barometer. Okey, so nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. So inilah barometer merkuri tu. Turus yang panjang, lebih kurang 1 meter turus dia. Yang panjang macam test tube lah, macam tabung uji tu tapi panjang. Mungkin dia lebih halus lagi lah, halus lagi. Okey, sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri dalam dia. Okey, kita letak merkuri pada awalnya. Tiub kacik itu diisi dengan merkuri hingga penuh dan ditutup dengan penutup seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.10A. Dekat sini lah. Okey, so ini 2.10A. Kemudian tiub kacik itu diterbalikkan dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk berisi merkuri seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.10B yang ini. Okey, so macam mana? Macam ni lah kan, dia isi ni katakan tiub, dia isi dalam ni merkuri berapa penuh, lepas tu ada penutup, lepas tu diterbalikkan, dimasuk dalam satu bekas besen ke kan, baldi ke, dia letak satu bekas. Lepas tu dia pun lepaskan. Bila lepaskan, apa yang berlaku? Okey, so apabila penutup itu dilepaskan, turus merkuri di dalam tiub kaca akan jatuh, akan turun. Dia akan turun sehingga suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut. Okey, so dia turun nampak? Tadi kan ada penuh kan? So bila kita buka penutup tadi, dia akan turun. Dia akan turun sampai ke ketinggian ini, maka dia pun berhenti. Dia tak turun lagi. So apa cerita? Okey, so cerita dia macam ni. Tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk. Dalam mangkuk ni, dia ada tekanan atmosfera ni menyokong turus merkuri itu. Menyokong tekanan yang dikenakan ataupun yang disebabkan oleh tinggi turus ni. Tinggi turus ni kita pun boleh kira lah. Kiraan dia macam mana? Macam tadi lah. Tekanan sama dengan H rho G. So ketinggian dia H
darab dengan ketepatan Mercury darab dengan graviti. So kita dapat ketinggian tu. So di sini kalau tengok di sini ada tekanan kat sini. Tekanan kat sini adalah ini. So P disebabkan oleh tinggi turus Mercury. Tetapi dalam masa yang sama ada tekanan atmosfera daripada luar yang menekan kat sini. Ada tekanan atmosfera kat sini. Jadi kenapa dia berhenti? Kenapa dia stop kat sini? Ketinggian ni. Kenapa dia stop? Sebab ketinggian disebabkan oleh tinggi turus ni. Okey, tinggi turus menggunakan persamaan ini adalah sama dengan tekanan yang dikenakan oleh atmosfera kepada permukaan Mercury ni. Okey, so nampak sini ketinggian turus Mercury bergantung pada magnitud tekanan atmosfera. Nampak? So nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus Mercury itu. Jadi contoh dia, kalau dia kan kita kata tinggi ataupun tekanan atmosfera yang disebabkan oleh tinggi turus ni adalah bersamaan dengan tekanan atmosfera yang menolak dia. Sebab itu dia tidak turun lagi. Jadi kita boleh wakilkan tekanan atmosfera pada ketinggian itu, kita kata P sama dengan berapa situ? 760 mm. Kita letak bahan yang digunakan iaitu Mercury. Macam tu. Okay. So 760 mm Mercury. Jika nilai ketinggian Mercury H 760 mm, maka tekanan atmosfera 760 mm Mercury. So itu dalam unit mm. Kalau dalam unit cm, berapa? 76 cm Mercury. Okay. Kalau dalam unit meter, sama juga, convert lah. 0.76 meter Mercury. Nampak? Begitu je. Okey, so kita dapatlah ni sama-sama tekanan atmosfera kalau kita guna barometer Mercury yang dalam dia. Okey, so ada sejarah kat sini. Okay, kita bincang sikit pasal sejarah kat sini. Evangelista Torricelli melakukan eksperimen dengan barometer Mercury pada tahun 1643. Dah lama ni, 1643. Okey, beliau menyimpulkan bahawa turus Mercury di dalam tiup kaca disokong oleh tekanan atmosfera. Dah lama dah sebenarnya. Kita cuma belajar apa yang telah ahli sains yang dulu ni zaman panggil fizik klasik. Fizik klasik ni dah menjumpainya pada 1600, dekat lebih kurang 300 tahun lebih, dekat dengan 400 tahun dah kan. Okey, so dah lama dah sebenarnya dia orang jumpa. So tak apalah, benda tu masih lagi sama sampai sekarang, kita terimalah. Okey, kita belajar saja kan. Jadi formula P sama dengan H rho G. Okey, digunakan untuk memperolehi nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Nampak? Jadi PATM yang kita kira tadi 760 mm Mercury, tinggi turus tadi, iaitu H 760 mm ataupun 0.76 meter. Kita convert lah. Kita convert kepada meter kat sini. Okey, so ketepatan Mercury ialah, kalau kita tahulah, ni dia beri 1.36 darab dengan 10 kuasa 4 kg per meter padu. Jadi tekanan atmosfera PATM sama dengan H rho G, kita gantikan, kita masukkan 0.76 darab dengan 1.36 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, so ini adalah dia punya ketepatan. Darab dengan graviti bumi, so kita dapatlah 101,396.16 Pascal. Okey, ataupun kita genapkan dia ataupun kita bulatkan dia jadi 101,396 Pascal PATM. Kan? Nampak tak tinggi? Ni kalau you masih ingat dalam 2.1 ada disebut 100,000 Pascal. 1,000 Pascal. So lebih kurang lah, kalau kita kira betul-betul pun dia lebih kurang dapat macam tu. Jadi nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Mengikut perubahan latitude, altitude dia, ketinggian dia. Okay? Selain daripada udara yang semakin nipis, pada altitude yang tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. So disebabkan oleh perubahan cuaca, disebabkan oleh ketinggian kedudukan. Kalau kita berada di permukaan bumi, kita panggil di aras laut. Sekarang kita berada di aras laut. Kalau kita naik gunung, kita dah berada di tempat yang berbeza, tempat yang tinggi. Dia dapat macam yang berbeza lah. Okey, contoh lain kita ada barometer. Okey, barometer 14 dan barometer aneroid. Ada dua jenis barometer kat sini. Okey, yang ini yang lama tapi masih guna sekarang. Ada sekolah-sekolah yang masih lagi simpan benda ni, masih guna. Sekolah saya pun ada lagi benda ni. Cuba saya tak tengok betul-betul je lagi macam mana nak guna dia. Masih boleh guna ataupun tak. Okey, so kita ada barometer 14 dekat sini 14. Okey, 14 nama orang lah
Okay, barometer 14 seperti tunjukkan darjah 2.12 ialah barometer merkuri yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Sebab tu dia hebat dan sebab tu dia masih lagi disimpan, masih lagi diguna pakai. Sebab dia ni walaupun sekarang teknologi canggih kan, tapi barometer macam ni masih lagi digunakan. Ya, barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter. Dia duduk atas papan. Atas papan panjang tu biasa kita sangkut dekat dinding Okey, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Pusat kaji cuaca dia tepat. Sebab tu dia menggunakan alat ni, ya. Okey, so ini struktur dia lah. Ini struktur dia, ada skala vernier kat sini, ada bacaan. Ini skala dia. Untuk bacaan dia punya tekanan tu. Okey, skala milimeter. Okey, skru penyelaras skala vernier, kita boleh adjust kat situ. Boleh kita panggil calibrate. So kita ada tiub pelindung loyang, tiub ni besi kat situ, bukan besi, loyang logam lah. Okey, tiub kaca berisi merkuri. Dalam tu ada berisi merkuri. So mungkin lah tempat yang saya punya tu tak ada merkuri dah kot. Tak ada merkuri. Saya tak pastilah, kena check balik. Check seperti selalu je itu. Baik, so dekat sini dia ada skru penyelaras merkuri, then penunjuk gading kaca, beg kulit. Okey, so dekat sini semua ada struktur yang macam ni. Jadi penunjuk gading sini ada penunjuk dia. Ada penunjuk bagaimana kita nak tengok dia punya ketinggian beg kulit ni lah. Okey, so boleh nampak sebab dia ada struktur yang lut cahaya kat situ, ada kaca. Okey, so itu struktur barometer 14. Okey, macam mana barometer yang kedua pula? Ialah barometer aneroid. Yang sebelah ni lah, aneroid. Lagi simple sebenarnya. Okey, barometer aneroid berfungsi secara mechanical. Okey, kotak logam separa vacuum seperti yang ditunjukkan darjah 2.13 yang ini berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. So bila kita boleh bawa dia di mana-mana, and then bila ada perbezaan dari segi tekanan atmosfera, dia akan menunjukkan bacaan. Okey. Lepas tu, okey, perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh satu sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Dia sikit je perbezaan dia. Kalau kita naik gunung dengan kita berada sekarang, dia tak banyak beza sangat. Kan? Tapi perbezaan yang sedikit itu telah dibesarkan. Okey, dia ada satu sistem kat situ. Dia ada sistem yang membesarkan, dia yang disebut sebagai sistem mekanikal ni lah. Dia akan membesarkan data ataupun maklumat yang diterima, atau perbezaan dari segi tekanan tu. So, barometer aneroid ni sesuai digunakan di rumah, kapal, pesawat udara dan memperoleh tekanan dengan cepat. Dia lebih cepat dia dapat berbanding dengan 14, tetapi dia kurang tepat. Dia kurang tepat. 14 tadi lebih tepat. Okay, and then ni perbezaan antara 14 dengan aneroid. Okay, kalau 14 kat sini dia nilai tekanan. Okay, ini perbezaan Nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. So turus merkuri tu akan turun naik macam barometer tadi. Barometer aneroid pula dia berdasarkan kepada perubahan isi padu kotak logam. Maknanya kalau dia pergi tempat yang berbeza, sama ada kotak logam tu akan semakin besar ataupun kotak logam tu semakin kecil, bergantung kepada tekanan atmosfera. Lepas tu saiz besar dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Barometer ni kan saya kata tadi panjang, dengan dia tapak kayu, lepas tu dengan merkuri dalam dia, berat sebab ada merkuri dalam dia. Lepas tu tapi untuk barometer aneroid ni kecil dan mudah alih, sebab tu dia lebih mudah untuk dibawa ke sana sini lah. And then barometer 14 mengambil masa yang lebih lama untuk memberi bacaan. So kita kena adjust, kita kena ada masa, kita kena perlu tengok, lepas tu barulah kita dapat. Jadi akan ada masa sikit. Tetapi barometer aneroid ni dia cepat. Okay, dia cepat. Kita bergerak di satu tempat yang berbeza ke tekanan, so dia terus bagi bacaan. Itu yang hebat. Okay, barometer 14 kejituan lebih tinggi. Okay, sehingga plus minus 0.1 mm merkuri. Tetapi barometer aneroid plus minus 1 mm. So yang ni 0.1, yang ni 1. Tadi sebab itulah kalau kita tengok kat sini dari segi penggunaannya barometer aneroid ni lebih berbaloi lah kan. Kita tak ada sampai nak tepat macam ni, tapi untuk kegunaan tertentu dia memerlukan ketepatan. Contohnya dekat kaji cuaca kan, yang kita kata tadi, dekat pusat kaji cuaca memang dia memerlukan ketepatan yang tinggi. Sebab tu mereka banyak guna barometer 14. Okey, so menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, so dekat sini unit tekanan yang kita biasa guna ialah Pascal. Okey, saya beritahu ni Pascal. Yang ini jarang-jarang lah kita guna sebab dia melibatkan turus tadi tu. Jarang-jarang. Kita ada sini contoh dia ada 4 unit. Okey, satu Pascal, yang kedua milimeter merkuri.
Okey, yang kedua milimeter merkuri. Yang ketiga meter air. Ini nanti saya jelaskan meter air. Betul, yang empat ni milibar saja, M bar tu Okey, yang pertama sekali kita tengok Pascal. Okey, unit Pascal ni adalah unit SI bagi tekanan. Okey, nampak kelebihan kat situ Digunakan dalam bidang sains, of course lah. Okey, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti dalam rumus fizik. Okey, biasanya bila kita guna persamaan-persamaan tadi, terutama persamaan yang P sama dengan H rho G tu kan. Yang ini kita kena, biasa dia akan dapat dalam unit Pascal. Sebab tu dalam benda-benda lain dalam benda-benda lain ni, komponen-komponen lain ni, kita kena pastikan ia berada dalam keadaan ataupun dalam unit SI. Sebab Pascal itu sendiri pun unit SI sebenarnya. Okey, so tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu iaitu kira-kira 60,000 Pascal. Itu dia. 60,000 Pascal. Tapi kat bawah lagi tinggi lah kan. Kat atas ni dia tak tinggi. Okey, kat atas dia kurang tinggi. Bukan tinggi gunung tu. Dia kurang tinggi ataupun kecil, rendah dia punya tekanan atmosfera di atas puncak gunung. Okey, yang kedua unit milimeter merkuri, unit manometrik nama dia. Unit manometrik bagi tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. So ada sains jugalah, sains pun ada guna juga Okey, so tekanan darah 120/80 itu dicatat oleh Gotha adalah dalam unit milimeter merkuri. Kalau dia tengok dekat alat yang nak cek tekanan tu kan, nak cek tekanan tu, kita tengok dia ada tulisan ini, dia tulisan milimeter merkuri. Okey, lepas tu kita tengok pula unit yang ketiga, unit meter air. Ini metrik juga sebab dia guna meter lah. Okey, digunakan untuk tekanan air dalam laut. Tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Sangat sesuai lah sebab dia melibatkan air. Okey, so tekanan air dalam empangan bakun contohnya ialah 150 meter air. 150 meter air. So tekanan dia tinggi lah ni sebenarnya. Sebab dalam keadaan tekanan atmosfera sekarang ni, tekanan atmosfera biasa, air tahu berapa tekanan air berdasarkan kepada meter air ni. Tekanan dia. Lebih kurang saya tak pasti berapa. Lebih kurang berpuluh-puluh lah. 10 kot. Kata 10 meter. 10 meter air. Lebih kurang lah 10 meter air. Kalau nak bertepat-tepat, kita kena buat eksperimen lah. Okey, so lebih kurang 10 meter. Bayangkan, kita kena isi air lebih daripada 10 meter. Mungkin kita kena panjat tingkat 1 ataupun tingkat 2 dengan menggunakan pipe transparent yang panjang. Kita pun isi air. Kita isi air lebih 10 meter lebih 10 meter. Lepas tu, bila lebih dah isi, lepas tu kita pun biarkan air itu turun. Okay, tapi dia kena tadah lah. Dia kena tadah dekat satu besin lah. So, air tu akan turun. So, katakanlah kita buat tinggi dia ni. Okey, kata terkena kepala saya pula. Okey, so dia tinggi macam ni. Oh lama, tak cantik lukisan. Okey, so tinggi dia ni kita letak air lah. Kita tadah air kat sini. So tinggi tu akan turun. Mesti kena lebih daripada 10 meter. Mungkin 10,5 ke kan? 10,5 meter ke? Okey, so kita isi, dia akan turun. So, sampai 10 meter, kalau 10 meter, saya pun tak ingat. Okey, kalau 10 meter, dia sampai 10 meter tu dia stop. Dia tak turun lagi. Okey, so itulah tekanan air. Tekanan air 10 meter bersamaan dengan satu atmosfera tadi. Jadi, kalau kita bayangkan, kalau macam kita guna straw kan, minum air kan. Kita guna straw minum air, kita sedut air kan. Lepas tu, kita tutup. So, air tak turun kan? Air tak turun. Kenapa air tak turun? Sebab straw kita tu pendek. Dia berhenti dekat 10 meter. Dekat 10 meter. Kalau straw kita lebih 10 meter barulah dia turun. Sebab straw kita tu pendek. Jadi memang lebih ataupun pendek daripada 10 meter tu. So dia tak turun lah. Faham? Okey itu menjawab kenapa air dan straw tu kita boleh tutup. Dia tak turun. Okey. And then yang keempat milibar. Unit metrik yang kecil. Okey, digunakan dalam bidang meteorologi. Setara dengan unit hektopascal, HPA kat sini. So, 1 milibar bersama dengan 1 hektopascal. Okey, tenaga atmosfera ialah 1013 MBAR. PATM. Okey, so PATM sama dengan 1013 MBAR ataupun HPA. Okey, 1013 HPA. Okey, so itu dalam kegunaan harian, tapi jarang kita nampak lah sebab kita tak bukan dalam bidang itu. Kita biasa duduk kat sini. Kita biasa duduk kat nombor 1 dengan nombor 2 ni. Begitu
Okey, kita teruskan lagi. Ini contoh satu Contoh satu itu nak buat pengiraan. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm/Mercury? Okey, so berapakah tekanan 160 Mercury dalam unit Pascal? So dia suruh kita tukar unit sajalah. Okey, so tekanan 160 mm/Mercury dalam unit Pascal, ketinggian cecair. So ini maklumat ataupun pasti maklumat yang diberikan, diberi ketinggian, diberi graviti dan diberi ketumpatan. Lepas tu yang ketiga, kita kena kenal pasti formula apa kita nak guna. P sama dengan H rho G. And then kita gantikan, so kita dapat nilai tekanan dia 2.13 darab 10 kuasa 4 Pascal. Tinggi juga darab 4 tu. Boleh dikatakan tinggi jugalah Okey. Contoh 2, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi jalan ialah 3.6 darab 10 kuasa 5. So diberi kita satu keadaan. Okey, ini adalah tekanan yang boleh tahan, yang tembok jembatan tu boleh tahan. Kalau lebih maknanya tak boleh tahan lah. Okey, tak boleh tahan. Kalau dia kena 4, kata 4 darab 10 kuasa 5 dia tak boleh tahan. Mungkin dia akan roboh lah. Okey, berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter air? Dia nak suruh kita convert 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal ni kepada meter air. So kita pun kira lah dia ada persamaan ataupun pemala dia kan. Okey, so ketumpatan air 1 darab 10 kuasa 3 diberi 1 darab 10 kuasa 3 kilogram per meter padu. Penjemputan graviti 9.8 meter per saat. Okey, so tekanan maksimum kita guna balik kaedah satu tadi, 1 2 3 4 tu. Okey, so kita tahu masalah kita apa, kita nak apa. Yang kedua, kita keluarkan apa-apa informasi yang diberi. Ketiga, kita tahu formula apa kita nak guna, dan keempat, kita masukkan value. Okey, so ini yang kedua. Lepas tu yang ketiga, kita guna formula yang kita nak, dan yang keempat, kita masukkan value dia. So 4 dari berapa nilai H yang kita nak kan, berapa ketinggian yang kita nak. So kita ubah suai je persamaan ini, jadikan H sebagai subjek. So yang lain-lain tu dipindahkan satu bahagian lah, satu tempat. Okey, so kita gantikan persamaan 3.6 darab 10 kuasa 5 kita bagi dengan ketumpatan 1 darab 10 kuasa 3 darab dengan graviti 9.81, maka kita dapat 36.7 meter. 36.7 meter. Jadi tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh tembok itu ialah 36.7 meter air. Okey, so begitulah dia. Maknanya kalau kurang daripada tu tak ada apalah, tak ada kesan lah. Okay, kalau lebih katakanlah 40 meter kan dia kena kan. So dia akan beri kesan lah kepada tembok tersebut. Okey, kemudian kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah muka laut. Macam tadi juga, macam sebelum ni kita bincang 2.1 kita ada kaitkan dengan kedudukan sesuatu kan, sama ada dia duduk di udara tinggi ataupun dia duduk dalam laut kan. So kita menunjukkan kesan. Okey, rajah 2.15 menunjukkan kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Rajah 2.16 pula menunjukkan kesan tekanan pada arah kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Jadi kita tengok apa kesan-kesan dia. Yang pertama sekali, kesan atmosfera pada altitude yang tinggi. Pada altitude yang tinggi, udara yang semakin nipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, semakin tinggi semakin rendah. Jadi peratus oksigen dalam udara pun semakin berkurang lah. Okey, so gas itu semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Jadi kesan kata manusia dalam keadaan altitude tinggi, okey, susah nak bernafas. Okey, kadar pernafasan meningkat, so dia terpaksa tarik nafas banyak kali sebab dia nak oksigen tu. Okey, penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Okey, metabolisme meningkat, hilang selera makan. Rasa tak ada mood nak makan lah, sebab nak bernafas pun susah kan. Okey, dehidrasi, dia ada mengalami kehilangan air. Kemudian fikiran menjadi tidak jelas, jadi serabut. Otak kita ni memerlukan oksigen. Kalau oksigen kurang, dia serabut lah. Dia tak boleh berfikir dengan baik. Okey, galeri maklumat di sini. Puncak Gunung Kinabalu tekanan atmosfera adalah 60% daripada tekanan atmosfera di aras laut. Bayangkan lah, dekat dengan setengah. Kalau dia tekanan atmosfera di permukaan bumi 100 kilopascal kan. Yang ini adalah 60. So 60 je. 60 kilopascal. Okay, so sangat rendah lah sebenarnya sangat rendah, 600 kilopascal. So rendah lah kalau kita berada di puncak sana. Pada aras penerbangan pesawat udara komersial, tekanan atmosfera ialah hanya 1/4 daripada tekanan atmosfera di atas laut. Bahaya kan, 1/4 je, bayangkan 1/4. Yang bayangkan kalau ramai orang kan, kalau orang ramai lagi teruk kan. Kalau orang sikit tu okey lagi lah, kita boleh tahan nafas ataupun nafas perlahan-lahan. Tapi kalau ramai payah lah.
Okey, so apa penyesuaian dan tindakan yang diambil oleh sistem itu? Okey, contohnya macam pendaki kan, pendaki gunung, ia membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki. Okey, supaya stamina dia kuat. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan suhu badan. Okey, so kalau dia nak buat aktiviti tu, dia dapat kesan, dia dapat check badan dia macam mana. Mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perlahan. Okey, sebab kita ada homeostasi kita, ada cecair-cecair dalam badan kita, ada organ-organ dalam badan kita dalam keadaan yang biasa. Tapi kalau kita pergi ke dalam keadaan yang luar biasa, takut menjejaskan fungsi organ dalaman kita. Sebab tu kita kena perlahan-lahan, kita naik slow-slow je, tak boleh lari sepatah kilat sampai puncak, tak boleh. Okey, dia akan beri kesan kepada badan kita. Jadi kita kena naik perlahan-lahan supaya badan kita ni boleh menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru tu. Lepas tu minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Dehidrasi sebab sel badan kita tu akan keluar air dia. Dia berdalur dia akan jadi kurang. Okey, so dia memerlukan air tambahan yang lain supaya dia tidak dehydrate semula. Okey, dari kapal terbang pula, dia meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Tadi tekanan pada laut diperkirakan 100,000 Pascal kan. Jadi dalam kabin kapal terbang tu dia ada satu alat yang akan memberi kesan tekanan yang tinggi. Kalau dia tak buat apa-apa, nanti berlaku perbezaan tekanan di antara dalam dengan luar. Jadi untuk mengurang, sebab bila kita duduk dalam keadaan itu, kita tak akan rasa selesa. Kita akan rasa macam serba salah, masa tak tenteram nak bernafas payah kan. Jadi sistem kapal terbang tu dia akan pastikan dalam kabin kapal terbang tu jadi macam biasa. Jadi macam normal. Seolah-olah macam kita berada di aras laut. Macam biasalah. Kemudian mengitar semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi. Sebenarnya dia ada mesin dia. Dia ada mesin dia untuk menghasilkan oksigen tu. Sebab bila orang berada ramai-ramai dalam keadaan yang tertutup, kan, masing-masing bernafas, masing-masing ambil oksigen, masing-masing lepaskan karbon dioksida. Jadi benda tu kalau tidak dirawat ataupun tidak diatasi, dia akan mengalami ketidakstabilan, ketidakseimbangan berlaku. Maksudnya oksigen akan sangat berkurang, tapi karbon dioksida akan bertambah sangat banyak. Jadi dia kena buat sesuatu lah. Dalam sistem kapal terbang memang dia buat. Okey, mengingatkan penumpang minum air yang cukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jauh. So sama macam kes ni lah. So sama macam kes tu. Okey, and then begitulah. Tapi di sini ada cerita yang menarik kat sini berkenaan dengan angkasa lepas. Berkenaan dengan angkasa lepas. Okey, jika kita saksikan di sini, galeri maklumat ni dikatakan di angkasa lepas ialah ruang di luar atmosfera bumi. Selagi kita berada di dalam atmosfera bumi, kita tak kata kita berada di outer space, di angkasa lepas. Tapi bila kita berada di luar atmosfera tu, barulah kita kata kita berada di angkasa lepas sana. Okey, so tekanan dalam atmosfera lepas, tekanan dalam angkasa lepas adalah hampir sifar. Maksudnya tekanan dia sangat rendah lah, sangat rendah. So hampir sifar. Jadi kapal angkasa yang membawa angkasawan perlu, maknanya kapal itu perlu didesain, perlu direka berdasarkan kepada beberapa keperluan lah. Okey, so tak boleh kita tak ambil kira ni. Nanti orang duduk dalam tu akan merana lah kan. Okey, meninggikan tekanan kabin kapal angkasa sehingga hampir sama dengan tekanan atmosfera di bumi supaya angkasawan tidak perlu memakai suit tekanan semasa di dalam kabin. Jadi dalam kabin tu dia tak nak lah kan, sepanjang masa nak pakai pakaian itu tak mau. Jadi dia boleh buka. Dia boleh buka, dan dia macam biasa sajalah sebab dia ada alat untuk memberikan tekanan dalam kapal angkasa tu. Kapal angkasa. Okey, and then memasang alat penjana oksigen untuk membekalkan oksigen kepada angkasawan. So ada alat khas lah untuk buat oksigen. Menyediakan set tekanan untuk dipakai oleh angkasawan ketika keluar dari kapal angkasa supaya dapat mengimbangi tekanan dalam badan. So dalam kapal angkasa pun disediakan memang pakaian pun kena sesuai lah. Kita takkan nak pakai takkan nak pakai track bottom pula kan, nak pergi dekat sana. Dia tak sesuai. Dia ada pakaian yang khas untuk mereka. Okey, and then dari segi tekanan pada aras kedalaman laut di bawah permukaan laut. Tadi kita tengok di angkasa lepas. Kalau di bawah laut pula macam mana? Okey, pada aras kedalaman yang semakin lampau di dalam permukaan laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman. So kita tahu tadi, kita dah tahu dah, kita tulis balik P sama dengan rho GH kata kan. Sama P sama dengan rho GH tu. So dia ada peranan H tu kat situ. Okey, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter
Okey, kalau dia masuk 10 meter lebih, menyebabkan peningkatan tekanan sebanyak 1 atmosfera. Okey, masuk 10 meter je pun kan. Masuk 10 meter dah kena tambahan 1 atmosfera, bayangkan. Dah kena 100,000 kilopascal. Okey, so tekanan dia dialami oleh tekanan air dan tekanan atmosfera. So dia dah macam bukan sekadar tekanan air saja, dia juga dikenakan, dia mengalami tekanan atmosfera. Itu yang jadi besar tu. So tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. So dia kata lain, itu tekanan sebenar lah. Sebab apa? Sebab air itu terdedah dengan atmosfera. Memang dikena secara direct. Okey, kesan kata manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau, tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Nampak? Okey, ini bahaya ni. Okey, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Jadi fikiran menjadi tidak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okay, sebab tu dia kena perlahan-lahan. Kalau kapal selam pun dia nak menyelam, dia tak boleh terus masuk terus. Dia kena relax, turun slow-slow. Nak naik bersama juga, dia naik slow-slow, makan masa yang lama. Sebab dia nak suruh badan manusia tu stabilize dulu. Dia dalam keadaan yang mampu, yang boleh, yang sesuai, barulah dia boleh naik. Okey, so penyesuaian dan tindakan macam mana dilakukan? Okey, yang pertama sekali terhadap penyelam. Okey, membuat latihan fizikal, okey, itu biasa macam tadi. Memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Okey, so pengaruh kehilangan haba itu pun boleh menjejaskan kesihatan badan kita. Jadi nak kurangkan pengaruh itu, dia kena pakai suit penyelam yang sesuai. Naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk di dalam tisu dan salur darah. Okey, ada orang dia tahan nafas kan? Bila dia menyelam tu dia tahan nafas kan? Dia pun paksa dia tahan nafas, sebenarnya bahaya. Sebab pembentukan ataupun gelembung-gelembung nitrogen tadi, dia masuk, dia bersama dengan kita, dia akan menyebabkan mengambil alih fungsi lain. Dia larut dalam darah kan, dia kacau lah sistem tu. Sepatutnya kaya dengan oksigen, tapi kaya dengan gas nitrogen pula. So dia akan memberi kesan negatif. Okey, manakala dalam konteks kapal selam diperbuat daripada keruli atau titanium dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang kuat, yang tinggi tadi. Sebab tu dia buat bulat. Bulat ni kuat. Okey, so kalau datang tekanan kat sini, datang tekanan kat sini, dia boleh tahan. Okay, sebab dia bulat. Kalau dia empat segi tak kuat. Dekat sini empat segi kan, area yang dikena tu besar. Area kena boom. So dia akan boleh menyebabkan dia dalam keadaan yang tak berapa baik. Okey, tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Sama macam kapal terbang tadilah, dia ada satu alat khas. Dan tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Dia ada satu mesin khas, mesin elektrolisis yang besar, yang boleh daripada mesin tu dia boleh convert air ataupun convert gas lain menjadi oksigen. Okey, so hebat kan? Okey, kita tengok kat sini. Penyelam profesional boleh berimbang dengan tentera laut. Okeylah, sebab dia dah ada latihan kan. Okey, bekerja sebagai penyelam komersial atau menjadi jurulatih rekreasi dalam laut. Selain pengetahuan teori dan kemahiran, penyelam profesional perlu menjalani latihan intensif untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran tekanan lampau. So, sudah pastilah dia kena bersedia lah dalam keadaan yang memang bidang dia kan. So, begitulah. Kalau kita pun sama juga. Kalau kita nak berjaya, kita kena belajar. Macam cikgu, tugas dia, kerja dia